akan menipu rakyat. Dia akan hanya mementingkan tembolok, kocek dan perutnya, dan tembolok, kocek, perut keluarganya dan adik-beradiknya. Kalau tidak, InsyaAllah minggu hadapan kita termasuk di Pulau Pinang bakal mengundi pada tanggal 12 Ogos 2023, jatuhnya pada hari Sabtu, untuk memilih kerajaan-kerajaan negeri di 6 negeri di Malaysia. Dan ingin saya peringatkan tentang beberapa perkara penting berhubung dengan politik dan Islam dan proses yang Malaysia pulih untuk melaksanakan proses sistem politik ini, khususnya di Malaysia. Pertama, mari sama-sama kita peringatkan tentang satu ayat dari surah Al-Qasas, surah nombor 28, ayat nombor 26, menceritakan tentang salah seorang anak perempuan Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam. Salah seorang anak perempuan Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam telah memberikan satu cadangan kepada bapanya alaihi salatu wassalam. Cadangan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat nombor 26 surah Al-Qasas. Allah berfirman, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Sesungguhnya orang yang terbaik yang kamu pilih untuk memikul sesuatu tugas ialah orang yang ada padanya dua ciri ini. Pertamanya ada ciri qawi, dan yang keduanya ada ciri amin. Qawi artinya gagah, orang yang kuat. Amin artinya orang yang jujur lagi beramanah. Syekh Said Hawa ketika mentafsir ayat ini dalam kitab Al-Asas fi Tafsir, Syekh Said Hawa mengatakan bahawa qawi ini kita kaitkannya dengan kompetensi, ataupun kita kaitkannya dengan sifat kompeten. Dia kompeten. Kompeten artinya dia mampu dan boleh buat kerja dengan baik. Dan sudah pasti kompetensi ini memerlukan pelbagai perkara. Memerlukan ilmu, kemahiran, dan dalam konteks kepimpinan hendak melantik YB. YB juga kena faham sedikit sebanyak tentang management ataupun pengurusan, bagaimana hendak merancang, bagaimana nak buat kerja, memahami senario, suasana di tempatnya. Itu kompetensi, kekuatan yang diperlukan oleh pemimpin-pemimpin yang bakal dilantik. Dan yang keduanya kena ada sebuah kejujuran, sebuah amanah. Tanpa kejujuran, walaupun dia pandai buat kerja, dia putar belit harta benda negara ataupun negeri. Walaupun dia pandai buat kerja, dia mungkin ada PhD, dia mungkin bijak di sana sini, tetapi tanpa sebuah kejujuran, dia mungkin akan melakukan korupsi, dia akan pecah amanah, dia akan menipu rakyat, dia akan hanya mementingkan tembolok, kocek dan perutnya, dan tembolok, kocek, perut keluarganya dan adik-beradiknya, kalau tidak ada kejujuran dan juga amanah. Kemudian kita peringatkan pula tentang lagi satu ayat dari surah Yusuf, surah nombor 12, ayat nombor 55. Nabi Allah Yusuf alaihissalam pernah meminta jawatan kepada Raja Mesir ketika itu. Allah berfirman, "Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim." Berkata Nabi Yusuf, "Wahai tuanku, lantiklah saya menjaga khazanah ataupun perbendaharaan bumi Mesir, kerana ada pada saya dua ciri. Pertamanya, hafiz, saya tahu menjaga amanah ini. Saya tahu, saya mampu memelihara amanah ini. Dan yang keduanya, saya ada ciri yang alim, saya berilmu tentangnya." Lantas bila kita himpun kedua-dua ayat ini, pemimpin yang bakal kita pilih, yang akan kita pangkah, pertamanya orang itu kenalah ada ilmu. Ilmu dia kena mantap. Ilmu tentang manajemen pengurusan, ilmu tentang suasana tempatan, dia kena ada. Kemudian dia kena berpegang teguh kepada agama. Jika dia beragama Islam, dia kena merupakan seorang pemimpin contoh. Kalau bolehnya pemimpin yang ada takwa, bukan suka makan tokwa, bukan sekadar suka makan tokwa, tapi pemimpin yang bertakwa. Yang bertakwa ini dia takut buat benda salah. Itu ciri yang ada pada orang beriman yang ada takwa. Sekadar beriman, baik, tapi tak cukup. Ramai orang beriman yang korupsi. Ramai orang beriman yang penipu.
Jadi beriman itu baik tapi tidak cukup. Sebab itu Islam mengangkat takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Firman Allah dalam surah Ali Imran. Wahai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mengapa Allah suruh orang beriman bertakwa? Sebab tidak kesemua yang beriman bertakwa. Sebab itu Allah perintah yang beriman bertakwa. Sebab yang beriman belum tentu bertakwa. Bila yang beriman tidak bertakwa, yang beriman itulah yang makan rasuah dan sebagainya. Sebab itu pemimpin yang kalau boleh, yang beriman lagi bertakwa. Sebab orang bertakwa, dia ada takut di hati. Takwa bukan takut, tapi dalam takwa ada takut. Salah satu ramuan takwa ialah khauf, takut kepada Allah. Takut itu menyebabkan pemimpin itu takut nak makan rasuah, takut nak menipu, takut menggunakan kuasa untuk memboncetkan perut semata-mata, untuk tembolok adik-beradik semata-mata. Dia takut. Maka berpegang teguh pada agama itu penting. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yang kena ada pada pemimpin ialah amanah, jujur, yang telah kita sebutkan tadi, tak perlu kita ulangi. Yang keempatnya ialah adil. Malaysia ini sebuah masyarakat majmuk, kena adil. Ada non-Muslim, ada Muslim, kena adil. Semalam saya berceramah di matrikulasi Pongsu 1000. Tema besarnya ialah konsep pendidikan madani. Saya penceramah awal sebelum menteri berceramah. Saya sebut tentang satu ayat dari surah Al-Ma'idah, surah nombor 5, ayat nombor 2. Ayat berkait dengan pada suatu ketika Nabi dan para sahabat nak melakukan umrah. Selepas baginda alaihissalam bermimpi melakukan umrah dengan selamat dan aman. Baginda beritahu pada sahabat dan berkata, mari kita pergi umrah. Aku bermimpi kita selamat melakukan umrah, tiba-tiba terhalang. Akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Mereka pun bercukur dan kemudian buat perjanjian Hudaibiyah. Maka umrah ini kali ini terhalang, akan diqadha tahun hadapan. Jadi sebahagian sahabat sudah marah. Kita pergi ke Mekah tanpa senjata, bukan nak berperang. Bukan tanpa senjata. Kita pergi ke Mekah bukan nak berperang, bukan nak mengangkat senjata, nak pergi buat umrah, clear cut, itulah tujuan kita. Tiba-tiba kita dihalang. Mereka berdendam. Ada yang nak balas dendam pada si kafir ini. Kafir Quraisy menghalang Nabi dan sahabat dengan jelas. Mereka kafir Quraisy. Dendamnya membara di jiwa sebahagian sahabat. Benar-benar membara. Kata orang muda, bara. Turun ayat surah Al-Ma'idah ayat nombor 2 di hujungnya. Wala yajrimannakum syana'u qaumin ansaddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sampai ke hujung ayat. Jangan kerana kebencian kamu kepada satu kaum, yang mana kaum yang kamu benci itu menghalang kamu dari memasuki Masjidil Haram. Kamu marah, kamu bencikan mereka, tetapi jangan sampai kebencian, kemarahan kamu terhadap orang, kaum yang menghalang kamu membuat umrah, memasuki Masjidil Haram, jangan sampai kebencian, kemarahan kamu itu menyebabkan antang tadu, menyebabkan kamu bersikap melampau. Semalam saya beritahu pada pelajar-pelajar yang juga ada non-Muslim, this is Islam. Yang mengajar you all kutuk orang kafir dengan senang, maki orang-orang yang non-Muslim dengan senang, that is not Islamic teaching. This is Islamic teaching from the Quran. Dendam, marah, jaga kata Allah. Ya betul, mereka menghalang kamu membuat umrah, menghalang Nabi, bukan sekadar kamu, menghalang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi sikap kamu jangan melampau sehingga kamu melebih-lebih dalam tindakan kamu. Kena adil. Kita marah pada kononnya orang Melayu marah pada orang Cina, ada parti politik yang kononnya begitu begini. Kalau betul-betul bersalah, ambil tindakan undang-undang. Tapi jangan melampau sehingga mereka dimaki hamun dengan cara yang tidak Islamik. Begitulah bila saya berceramah di Pulau Pinang dengan pemimpin tempatan yang non-Muslim dari parti yang berbagai lah. Tapi kita tahulah yang mendominasi. I talk to them. Ini saya beritahu. Islam dia ada prinsip. You jangan langgar prinsip Islam. Di Malaysia ini, semalam juga saya beritahu, artikel nombor 3.
Perlembagaan Malaysia. Artikel nombor 3/1. Cara umumnya ialah artikel nombor 3 ataupun perkara nombor 3 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengatakan Islam agama persekutuan. You non-Muslim di Malaysia, you don't touch that. You jangan biadab dengan agama Islam. Saya beritahu juga pada orang politik yang non-Muslim, you jangan biadab dengan agama Islam. You tak kenal Islam, you tak faham Islam, you jangan bicara tentang Islam yang menampakkan seolah-olahnya you pandai. You keep your mouth shut about Islam. Sebab agama kamu, kami tidak kotak-katikkan di Malaysia. You boleh beramal, menganuti dan beramal mengikut agama kamu dengan aman dan damai di mana tempat di persekutuan Malaysia ini. Itu termaktub dalam perlembagaan. Tapi Islam, agama persekutuan. Islam is the religion of the federation. Kalau itu dipatuhi, aman. Dan kita kena adil. Umat Islam, jangan melampau. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya, semoga pemimpin yang dipilih menjaga kebajikan rakyat. Bukan selepas dilantik, tengok-tengok kita semakin merempat, rumah YB lagi besar. Kita rakyat duk merempat juga, kereta dia lagi besar. Dia kena jaga kebajikan rakyat. Dan saya peringatkan lagi kisah tentang Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Berbagai riwayat, tapi saya angkat satu riwayat, iaitu Umar radhiyallahu an berkata, jika seekor kambing biri-biri mati tersesat di tebing sungai Furat, aku bimbang Allah akan menyoal aku tentangnya di hari kiamat. Umar bercakap bukan tentang manusia, tentang kambing. Umar ketika itu radhiyallahu an berada di Madinah. Sungai Furat berada di mana? Di Iraq, jauh. Tapi kebajikan jauh sana diingati, diambil kira. Kalau seekor kambing biri-biri mati tersesat jalan di tebing Sungai Furat, aku bimbang Allah akan tanya kamu, Allah akan soal aku tentangnya. Soal tentang apa? Mengapa tak jaga kebajikan kambing? Mengapa tak elokkan jalan-jalan supaya kambing tak terbabas mati? Jadi jalan kena elok untuk kambing, kebajikan kambing kena jaga, kebajikan rakyat yang bukan kambing ini lagilah kena jaga. Sebab itu kita nak pemimpin kalau sebut tentang kebajikan, apatah lagi Islam, kita mau diambil kira air kita mau air bersih. Bukan, tak apa air kotor tak apa, yang penting selawat perdana setiap minggu dan air bersih dulu. Jalan bagi elok, nanti kemalangan berlaku. Ini sering banjir, buat sesuatu. Banjir kilat ini berbahaya, buat sesuatu. Jangan duk asyik selawat perdana tapi banjir kilat tak diperbaiki supaya tak berlaku banjir kilat. Perumahan rakyat, apatah lagi yang miskin, kena diambil kira. Kebersihan, jangan sebut kita ini insya-Allah nak buat yang paling baik, kita nak buat Islam, tapi bandar duk kotor. Kekotoran membawa penyakit. Inilah yang disuluh oleh wahyu, yang disuluh oleh Islam, yang kita sebutkan sebab minggu depan nak pangkah pemimpin, nak pilih pemimpin. Kita harap pemimpin yang bakal dipilih insya-Allah ada ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Dan jaga akhlak kita bila kita bercakap tentang politik, bercakap tentang pemilihan, jaga akhlak kita. Jangan sampai kita jadi muflis akhirat. Muflis akhirat mengikut hadis Muslim, orang yang sampai di hari kiamat, sampai di akhirat membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi pada ketika yang sama dia maki hamun orang, dia fitnah orang, dia pukul orang, dia bunuh orang, dia ambil harta orang. Akhirnya pahala dia pergi pada orang yang buat zalim itu. Ini manusia malang. Dia bawa pahala untuk masuk neraka. Dia bawa ke akhirat pahala, tapi tempat dia neraka. Sebab di samping dia rajin semayang, maki orang tu semayang pula, Allahu Akbar. Tu maki orang, pegang mic maki orang tu, Allahu Akbar. Tu maki orang pula tu, Allahumma salli ala Muhammad. Maka disebabkan dia buat zalim pada orang, dia bawa pahala dia pergi pada orang yang dia maki hamun. Pahala dia pergi pada orang yang dia fitnahkan, yang dia pukul dan sebagainya. Bila pahala dia sudah habis, tapi yang menuntut pahalanya masih ramai, sedangkan pahala yang dia ada sudah habis, maka yang menuntut itu akan
memberi kepadanya dengan kehendak Allah, akan memberi kepadanya dosa-dosa mereka. Itulah kata Nabi SAW, mereka muflis akhirat. Pergi bawa pahala, tapi tempatnya neraka disebabkan kesalahan yang dia lakukan terhadap orang. Dalam musim pilihan raya ini, berhati-hatilah dengan kesalahan yang boleh kita buat terhadap orang. Dengan kita sebarkan fitnah, dengan kita sebarkan maki hamun, tolong like pula maki hamun orang, itu semua mudah dilakukan, tapi akaun dosanya cukup besar. InsyaAllah, pilih pemimpin dengan beradab, dengan akhlak. Itulah Islam. Bukan sekadar serban, jubah, ketayam atas kepala. Bukan itu ukuran tentang takwa. Tapi benda-benda penting yang kita sebutkan tadi, itulah ukuran penting yang berkaitan dengan takwa. Semoga insya-Allah akan terhasil sesuatu yang baik bagi Malaysia. Biiznillah.